Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan lagi untuk membahaskan berkenaan dengan asas ilmu hadis dalam kita memahami disiplin ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara ilmu hadis yang perlu kita ketahui ialah ilmu mukhtalaf dan mushkil. Ilmu mukhtalaf dan mushkil. Apa maksud dia? Okey, baik. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ilmu mukhtalaf dan mushkil ini ialah satu ilmu yang sangat-sangat penting untuk mengelakkan kita dari tersalah sangka terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting untuk mengelakkan kita daripada salah sangka terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini penting kerana dia memberikan huraian kepada hadis-hadis yang sabit, tetapi kelihatan seakan bertentangan antara satu dengan yang lain, atau bertentangan dengan Al-Quran, ataupun bertentangan dengan kaedah-kaedah syarak, ataupun bertentangan dengan fakta-fakta yang benar. Jadi ini dipanggil ilmu mukhtalaf ataupun mukhtalaful hadis. Ilmu mukhtalaful hadis. Mukhtalaful hadis ni bermaksud dua hadis atau lebih yang zahir kelihatan seakan bercanggah antara satu sama lain. Mukhtalaful hadis ni maksudnya ada dua hadis ataupun lebih yang pada zahir kelihatan seakan-akan bercanggah antara satu sama lain. Sementara mushkilul hadis, mushkilul hadis ini bermaksud hadis yang sabit pada zahirnya, hadis yang sabit pada zahirnya kelihatan seakan bertentangan dengan fakta yang benar. Hadis yang pada zahirnya dia seakan nampak kelihatan bertentangan dengan fakta yang benar. Contohnya nampak bertentangan dengan Al-Quran, ataupun bertentangan dengan fakta sains. Fakta sains yang pastilah. Ataupun bertentangan dengan sesuatu hakikat yang tak dapat dinafikan. Apa contoh? Nanti kita bagi contoh. Jadi memahami, mengetahui ilmu mukhtalaful hadis dan juga mushkilul hadis ini sangat penting kerana ilmu ini berperanan memberikan tafsiran yang boleh merungkaikan apa yang kelihatan bercanggah. Dapat memberikan tafsiran yang merungkaikan apa yang kelihatan bercangkahan. Jadi kita memetik kata-kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Siapa Imam Nawawi ni? Imam dalam mazhab Syafi'i. Okay. Wafatnya tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ini adalah seni ilmu yang sangat penting yang wajib seluruh ulama mengetahuinya. Imam Nawawi kata rahimahullah ta'ala, ilmu mukhtalaful hadis ini adalah satu ilmu, satu seni ilmu yang sangat penting yang wajib di seluruh ulama mengetahuinya. Dan contoh mukhtalaf hadis ini ada satu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an
fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Tuan pernah dengar hadis ni? Baik. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun." Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman ataupun menyemai semayan lalu burung atau manusia atau binatang yang berkaki empat pergi memakannya, melainkan illa kana lahu bihi sadaqah, melainkan untuknya pahala sedekah. Jadi hadis ini merupakan satu galakan. Hadis ini menggalakkan kita untuk bercucuk tanam. Kenapa? Kerana secara tidak langsung dia menggalakkan atau mengizinkan kita memiliki ladang. Kita memiliki kebun. Kebun yang membolehkan kita bercucuk tanam padanya. Maknanya kena ada tanah lah. Namun dari segi kefahaman hadis ini, pada zahirnya nampak seakan bertentangan dengan hadis yang saya akan bacakan ini. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu ad-dai'ah fatarghabu fid dunya. La tattakhidhu ad-dai'ah fatarghabu fid dunya. Daripada Abdullah bin Mas'ud katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu memiliki ad-dai'ah. Ad-dai'ah. Apa maksud ad-dai'ah? Ad-dai'ah ini adalah kebun ataupun ladang atau perniagaan. Kenapa? Fatarghabu fid dunya. Nanti kamu akan sukakan dunia. Jadi Rasulullah suruh ada tanah untuk bercucuk tanam. Tapi hadis yang pada Abdullah bin Mas'ud ni larangan pula jangan memiliki kebun ataupun ladang ataupun perniagaan. Takut-takut kita ni terpaut, hati kita terpaut dengan dunia. Jadi nampak di sini percanggahan, nampak jelas zahir hadis ini, nampak percanggahan yang pada zahir hadis ini boleh diselesaikan dengan kita melihat maksud Nabi SAW. Apa maksud Nabi SAW ketika bersabda, menyebut hadis yang kedua tadi? La tattakhidhu ad-dai'ah fatarghabu fid dunya. Apa maksud Nabi SAW? Baginda tidak mengizinkan memiliki ladang atau kebun tanaman kepada sesiapa yang memilikinya akan meninggalkan urusan dunia. Yang tu yang tak boleh. Kalau kita ni bila ada kebun, kemudian kita dah tak solat, tinggal urusan agama. Ada kebun ni, kata saya sibuklah nak bercucuk tanam, nak menyiram dan sebagainya, tinggal kefarduan, tinggal urusan agama, tinggal berjihad bagi contoh. Maka yang ni yang tak boleh. Tapi kalau kita ada kebun luas, tapi pada masa yang sama, kebun itu kita boleh memberikan pekerjaan, boleh mendapatkan hasil bayar zakat kepada orang lain, itu sangat-sangat dituntut. Jadi kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, siapa Imam Ibn Hajar Al-Asqalani? Dia juga daripada Imam Mazhab Syafi'i. Wafat tahun 552 Hijrah. Al-Imam Ibn Hajar ketika mensyarahkan hadis yang pertama. Hadis yang pertama tu, man zar'a zar'an yaghrisu gharsan tadi kan. Dalam hadis tersebut, dinyatakan kelebihan menanam dan menyemai pokok. Galakan untuk memakmurkan bumi. Daripadanya kita dapat fahami bahawa galakan memiliki kebun dan menguruskan kebun dengan baik. Ihya'ul mawad, menghidupkan tanah-tanah yang mati. Kalau ada tanah-tanah mati, kita pergi menanam. Tanam sayur, tanam buah-buahan, sayur-sayuran untuk kegunaan kita. Itu dituntut. Menghijaukan bumi, menambahkan oksigen. Sebagai contoh, ini tambahan daripada saya lah. Jadi, kalau kita tengok hadis ini, kata Al-Imam Ibn Hajar, hadis ini membuktikan kesalahan pendapat dalam kalangan golongan zuhud yang membantah perkara ini.
Orang zuhud dia kata tak boleh ada tanah, tak boleh ada harta, tak boleh ada kebun luas. Sedangkan Nabi suruh menanam. Adapun hadis yang menyuruh menghindari perkara ini ialah apabila dia melalaikan urusan agama. Hadis lainlah, antaranya hadis yang kita baca yang kedua tadi, hadis Ibnu Mas'ud yang beliau menyebutkan janganlah tattakhidud dhai'ah fatarghabu bihi dunya. Jangan kamu memiliki kebun kalau dia boleh menyebabkan hati kamu itu melekat pada dunia. Begitu juga kata Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Al-Baqillani ini wafat pada tahun 403 Hijrah. Kata Al-Imam Al-Baqillani, setiap dua hadis yang diketahui Nabi SAW mengucapkan keduanya, tidak mungkin terdapat padanya percanggahan dalam semua sudut. Kata Al-Imam Al-Baqillani, setiap dua hadis yang diketahui Nabi SAW mengucapkan keduanya, tak mungkin terdapat padanya percanggahan dalam semua sudut. Sekalipun pada zahir keduanya nampak percanggahan. Manakala Al-Imam Ibn Khuzaimah. Imam Ibn Khuzaimah ni wafat pada 311 Hijrah. Kata Al-Imam Ibn Khuzaimah, tidak ada di sana dua hadis yang bertentangan antara semua sudut. Tidak ada dua hadis yang bertentangan daripada semua sudut. Sesiapa yang mendapati perkara seperti itu, maka datanglah kepadaku untuk aku serasikannya. Pandai dia menghimpunkan, menjamakkan di antara hadis. Jadi untuk mengatasi percanggahan antara hadis, pelbagai ilmu telah digunakan. Untuk kita menyelesaikan masalah percanggahan antara dua hadis ini, diboleh guna pakai banyak ilmu. Antaranya, ilmu yang kita pernah sebut sebelum ini, seperti ilmu sabab wurud, ilmu sabab wurud al-hadis. Begitu juga ilmu nasikh mansukh, ilmu bahasa Arab, dan juga ilmu-ilmu dalam usulul fiqh. Dan juga mana-mana kajian-kajian, penemuan saintifik moden, kita boleh guna untuk kita menyelesaikan. Maknanya kita kena tengok bagaimanakah hadis itu disesuaikan dengan dapatan-dapatan yang ada. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Jadi setelah kita mengetahui beberapa asas ilmu hadis yang dijelaskan secara ringkas, maka ada beberapa kesimpulan yang boleh diambil. Antaranya ialah seseorang yang ingin membaca hadis ataupun beramal dengan hadis, maka hendaklah terlebih dahulu beliau meneliti kedudukan hadis tersebut. Pastikan status hadis tersebut. Sangat penting untuk memahami maksud hadis, mengetahui maksud sunnah dan kepentingannya. Begitu juga mesti ada pengkajian hadis, merangkumi kajian sanad dan matan. Kemudian sekiranya meriwayatkan hadis palsu, mestilah diterangkan kedudukannya. Kerana meriwayatkan hadis palsu tanpa diterangkan kedudukannya adalah dosa yang paling besar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam sebuah hadis, sesiapa yang berdusta kepada Nabi SAW secara sengaja, maka bersiap sedialah untuk mendapat tempat di dalam neraka. Begitu juga sesuatu hadis yang hendak diamalkan, hendaklah terlebih dahulu dipastikan kedudukannya. Jadi bagi memahami matan hadis, terdapat beberapa disiplin ilmu yang mesti diteliti agar kita tidak tersalah dalam memahami maksudnya. Jadi tuan-tuan, saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, akhirnya siapa yang mengikuti pengajian ini, dia tidak boleh berhenti di sini saja. Jika dia benar-benar ingin memahami ilmu hadis ini, dia hendaklah meluaskan pengajiannya, meluaskan pembacaannya terhadap bahan-bahan yang membincangkan tentang ilmu hadis. Dan ilmu ini terlalu penting dan luas. Penting untuk pakar-pakar, kita melahirkan pakar-pakar dalam ilmu hadis ini. Malangnya,
di negara kita ini ramai yang tidak menceburkan diri dan tidak berusaha untuk mempelajari ataupun memahaminya. Maka kesannya tersebarlah hadis-hadis palsu dalam masyarakat dan juga tafsiran-tafsiran yang salah mengenai hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini, pengajian kita memberikan kebaikan kepada kita semua, pengajaran untuk kita lebih mengkaji dan mendalami hadis-hadis Nabi SAW ke arah kita memahami disiplin ilmu hadis Nabi SAW. Cukup setakat itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.